Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini, pagi Ramadan, pagi yang penuh kebahagiaan, keberkatan di sisinya. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi keberkatan dan rahmat pahala berlipat kali ganda insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Kesempatan bulan Ramadan ya, kita sambung lagi pelajaran kita. Bukan sekadar kita bertadarus, bukan sekadar kita baca Quran di rumah kan, bulan Ramadan ni. Samping itu juga kita mentelaah pelajaran kita, sambung pelajaran kita, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Kata Nabi, seketika berada dalam majlis ilmu, pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat 100 rakaat kan. Dan seketika berada dalam majlis ilmu dan memahami satu bab daripada ilmu, maka pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dan kita buat pula bulan Ramadan pula tu, maka digandakan 70 kali ganda. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala dalam bulan Ramadan ni berlipat kali ganda. Bila kita dapat pahala dan kita hidupkan Ramadan kita ni, maka bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa, man shama Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita ni mendapat pahala di sisi Allah, mendapat keampunan di sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah, terus sambung dalam pelajaran kita dalam bab yang ke-76 dalam kitab Bahrul Mazi. Jilid yang pertama bahagian taharah. Bab ke-76 tu ya. Kau yang lain dah. Babu ma jaa fil ghusli minal janabah. Bab yang telah datang ia pada mandi daripada junub. Tuan-tuan rahimakumullah, kita dah tahu dah mandi junub ni sejak pada kecil lagi. Kita dah belajar dah mandi junub, cara-cara mandi junub kita dah tahu dah. Cuma bila kita buka, kita belajar lagi, kita mengkaji lagi supaya kita yakin ya. Ada antara kita yang dah buat dah betul lah, maka kita lebih yakinlah bahawa selama ni aku buat betul lah. Aku buat betul. Kalau yang siapa-siapa yang buat yang tak amanat betul, supaya dia perbetul, rupanya macam ni aku buat selama ni tak betul, tak betul. Walau macam mana pun yang kita tahu, mandi junub ni mudah aja kan, iaitu niat dan meratakan air seluruh badan. Tak ada masalah. Cuma kita nak tengok macam manakah yang dia tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Maimunah qalat wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghusla faghtasala minal janabah faakfa'a al-ina'a bishimalihi ala yaminihi faghasala kaffayhi thumma adkhala yadahu fil ina' fa'afadha ala farjihi thumma dalaka biyadihi al-ha'ita awil ard thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'aihi thumma afadha ala ra'sihi thalathan thumma afadha ala sa'iri jasadi thumma tanahha faghasala rijlaihi. Hadis hasan sahih. Daripada Maimunah katanya, telah aku hantarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam air mandi. Dia bawa air mandi. Maka mandi ia daripada junub.
maka menyengit ia akan berjana dengan kirinya atas kanannya. Jadi kita tahu bahawa Nabi, dia kalau mandi, dia mandi bersama dengan isteri. Kan? Macam kita, mandi bersama dengan isteri. Orang kampung kata mandi dengan bini. Mandi berdua. Kan? Memang apa tu Nabi, kita lihat bahawa kehebatan Nabi ni kan. Bahawa Nabi ni sangat baik kan, sangat romantik. Kan? Dia seorang suami yang sangat baik, sangat romantik. Sehingga kan dia mandi pun bersama dengan isteri. Jadi bila nak mandi tu, dia bawa air, isteri dia pun bawa air bagi dekat Nabi. Dan begitu sebab tu kita tengok Aisyah pun ada sebut kan, bahawa dia kata dia mandi bersama-sama dengan Nabi, maka berebut-rebut air, kan? Berebut manjalah Aisyah ni. Bersama-sama hang cedok aku cedok, hang cedok aku cedok, air tu. Maka demikianlah juga dengan Maimunah ni. Dia kata telah aku hantarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam air mandi. Dia bawa air mandi dekat Nabi. Maka mandilah ia daripada junub, Nabi mandilah. Maka menyengit ia akan berjana dengan kirinya atas kanannya. Dia sengit bagi senang cedoklah. Maka membasuh ia akan dua tangannya. Kemudian dia ambil, dia cedok dia basuh dulu dengan tangan dia. Sebab apa? Sebab apa dia sengit tu? Bagi sengit tu bagi tumpah sikit kan. Cuma dia basuh tangan. Makna bagi sengit air tu, bagi air tu meleleh, baru dia basuh tangan. Dia tak mau celup lah tu lah. Ni cerita ni tak ada gayung. Gayung tak ada. Tak pakai gayung. Kan? Jadi makna dia sengit sikit bagi sumpah, dia pun ambil, dia basuh tangan. Basuh ia akan dua tangannya. Daripada dia basuh tangan tu, maka kemudian masuklah ia akan tangannya ke dalam bekas. Ni tuan-tuan, jangan kita bandingkan dengan kita lah ni lah. Jangan kita fikir, oh, kita kena buat lagu tu. Ada kita pakai shower. Shower tak ada masalah, buka kan. Ini cerita dulu. Cerita dulu ni air dalam bejana, dalam besen, dalam tas, dalam beldi. Ya. Jadi dia sengit kan, keluar air tu, baru dia ambil basuh tangan. Kemudian dah bersih tangan tu, kemudian masukkan ia akan tangannya ke dalam bekas. Barulah dia cedok air tu dengan apa tu? Dengan tangan tu, dalam bekas tu. Maka menuang atas kemaluannya, kemudian menyental dengannya, dengan tangannya akan dinding bumi, kemudian berkumur-kumur. Ya, baik. Kemudian dia ambil ambil itu, dia basuh kepada kemaluannya. Basuh kemaluan, tuan-tuan. Basuh kemaluan ni bukan basuh saja. Basuh beserta dengan niat tu, dengan niat mandi wajib ni. Kan? Bukan saja dia basuh baru nak niat kepada dah. Dia pegang ni, dia ambil basuh tangan tu, terus dia niat dah mandi wajib, untuk niat mandi wajib dengan basuh tangan tu. Terus lepas tu dia pun cedok dengan tangan dia, cedok air tu, basuh pada kemaluan. Menyental dengan tangannya akan dinding atas atau bumi, kemudian jental dinding tu bumi, tak maknanya dia kata-kata gosok-gosoklah tangan tu, kotor-kotor, kalau ada kotoran-kotoran tu dibuang sambil dengan niat mandi wajib tu. Kemudian dia kata berkumur-kumur, baru dia ambil air, berkumur-kumur. Dan menghisap air ke hidung. Ambil air berkumur-kumur dan menghisap air dalam hidung. Semua tu masih tengah dah niat mandi wajib tu. Dan membasuh mukanya. Lepas tu baru dia basuh muka dan basuh tangan. Dalam anggota wuduk tangan, kemudian menuang air atas kepalanya 3 kali, kemudian menuang ia atas sekalian tubuhnya. Kemudian berubah jauh ia, dan barulah dia basuh, last kali dia basuh kaki. Jadi makna nak bagi tahu kepada kita, dia buat cara dia lagu tu lah. Dengan mula-mula basuh tangan, lepas tu barulah dia celup, lepas tu barulah dia basuh dengan kemaluan, lepas tu barulah dia basuh, buang-buang kotoran-kotoran, jadi buang-buang. Masih terus dengan niat mandi wajib. Lepas tu teruslah dia pun membasuh anggota-anggota wuduk. Itu dia masuk air ni kumur-kumur, lepas tu dia masuk air dalam hidung. Lepas tu dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Dah selesai dah. Lepas tu barulah dia ni meratakan air seluruh badan. Last kali tu dia kata basuh kaki. Jadi maknanya dia basuh kemaluan dulu supaya mengelakkan daripada batalnya wudu. Mari kita tengok Aisyah pula kata. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila minal janabah bada'a faghasala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina
thumma ghasala farjahu wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah thumma yusharribu sya'rahu al-ma'a thumma yahthi ala ra'sihi thalatha hasayat. Daripada Aisyah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki mandi ia daripada sebab junub, mulalah ia maka membasuh ia akan dua tangannya dahulu daripada membawa membasuhkan keduanya akan bejana. Dia batuk tuang lu air tu basuh tangan bersih dah tangan tu, barulah dia celup untuk cedok. Maknanya tangan dia itulah jadikan gayung lah. Dia tak ada gayung kan, dia cedok dengan tangan-tangan lah. Kemudian membasuhlah farajnya dan mengambil wudu. Lepas basuh kemaluan dah, selesai bahagian kemaluan tu, barulah dia ambil wudu. Sebagai wuduknya bagi semayang. Kemudian meminum ia akan rambutnya, mana dia basuh kepala akan air, kemudian meraup atas kepalanya tiga raup, basuh kepala, bagi basuh kepala betul, barulah dia akan meratakan air seluruh badan. Jadi bagi tahu pada kita ialah wuduk tu dia ambil terus di situ, tapi mestilah dia kena dibasuh kemaluan dulu. Maknanya basuh kemaluan, dah settle basuh kemaluan kan, lepas tu barulah dia terus ambil wuduk. Jadi last kali nanti tak perlu ambil wuduk dah. Jadi makna dia ambil wuduk tu dah gosok, daripada gosok tu tak payah gosok kemaluan lagi dah, dah awal dah gosok dah. Seperti mana yang kita ada ubat kan, last kali nanti tak perlu lagi lah berwuduk. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah mandi junub itu ada kelakuan yang sempurna dan berlanur kaifiatnya, macam-macam kaifiatnya sebagaimana diperbuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kaifiat itulah telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya hadisnya. Kita tengok sekali lagi, dia kata an Maimunata qalat wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pada Ummu al-Mukminin Maimunah binti Haris al-Hilali radhiyallahu anha, katanya telah aku hantarkan dan aku dekatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan air mandi kerana ia mahu mandi junub. Kalaulah maknanya Nabi mandi seorang-seorang, dah tentulah Nabi bawa air sendiri kan. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa Maimunah mandi bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatasala minal janabah, maka mandilah daripada sebab junub tu dan memulai ia fa'akfa'al ina'a bishimalihi ala yaminihi faghasala kaffaihi, maka menyengit ia akan berjana air dengan tangan kirinya, menuang ke atas tangan kanannya, maka membasuh ia akan dua tapak tangannya 2-3 kali. Jadi maknanya dia sengit tadi seperti mana kita sebut tadi tu, untuk basuh tangan lah, bagi kasih bersih tangan tu. Kenapa? Sebab sebelum rendam tangan dalam bekas tu kena basuh dulu lah kan, bagi bersih dulu, baru boleh masuk dalam tu. Thumma adkhala yadahu fil ina fa'afadha ala farjihi, kemudian daripada telah basuh dua tangannya, masuklah ia akan tangannya itu ke dalam bekas tadi, maka menuang ia, yakni diambilnya air itu dengan tapak tangannya, lalu ditimba dan dituangkan ke atas kemaluannya, yakni khubulnya dan duburnya. Jadi diambil tu dia basuh pada kemaluan dia. Dia ambil cedok dengan tangan. Maka ulama menyebutkan, dia kata bila kita cedok dengan tangan tu, dia kata tidaklah menjadi mustakmal, sebab dia kata kita mencedok itu sebab mencedok nak jadikan tangan itu sebagai cebok, sebagai gayung. Bukan sebab ambil itu sebagai ambil uduk, dia kata. Tapi di hujung nanti dia akan disebut, komen di hujung tu, dia dicedok itu dengan tangan tu ada sebagai bertindak sebagai gayung. Cedok bubuh kan. Jadi maknanya tidaklah dikatakan sebagai mustakmal, kata ulama. Thumma adkhala yadahu fil ina' tadi fa afadha ala farjihi thumma dalaka bi yadihi al-ha'ita awil arda. Kemudian daripada sudah basuhnya kemaluannya dengan niat mandi hadas tadi, menyental ia akan tangannya ke dinding rumah atau ke bumi sebagai sental yang bersangatnya. Dia pun basuh, dia gonyoh-gonyoh, tonyoh-tonyoh lah. Kalau tak hilang lagi kotoran-kotoran tu, dia tonyoh-tonyoh kat lantai tu, tonyoh-tonyoh ke dinding tu. Kalau kotoran-kotoran tu, tak takut ada bekas-bekas kotoran lah kan. Tonyoh-tonyoh lagi, bagi hilang. Hilang tak hilang. Beruih tak ada kan. Kalau kita ada beruih boleh tonyoh, beruih sabut tu. Tonyoh beruih tembaga, betul kan?
Tapi dulu tak ada berui kan. Nak tonyo apa? Tonyo ke lantai ya. Tonyo pergi dah hilang lah. Kotoran-kotoran. Mana tu ada najis-najis lah. Bekas-bekas tu. Di bumi ataupun sebagai sental yang bersangatan. Sental gosok lah kotoran-kotoran tu. Jadi tuan-tuan, maknanya sental buang kotoran pun dah niat dengan mandi wajib dah. Kan? Berbezalah setengah orang kan, dia sentai dia semua dah, dia buat dia basuh ni, buang najis, buang ni apa ni, di kemaluan dia basuh dah. Selesai tu baru dia mandi wajib. Ada juga orang buat begitu. Hak Nabi buat ialah dia niat siap dah semua, lepas tu baru dia basuh kemaluan, dah juga menyental kotoran-kotoran itu. Thumma madbada wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa zira'ai. Kemudian berkumur-kumur, baru selesai dah. Yang penting itu dah selesai dah basuh kemaluan, dah selesai dah buang kotoran-kotoran. Dah selesai tu, barulah dia ni ambil air yang untuk semayang. Berkumur-kumurlah ia. Menghisaplah air ke hidung tiga kali. Dan berniatlah ia mengambil air semayang dan membasuh ia akan mukanya rata-rata dan membasuh ia akan kedua tangannya sampai ke siku. Niat ambil air semayang pun bukan untuk air semayang tu. Anggota wudu, tapi niat masih dalam mandi wajib. Kalau kita niat untuk ambil semayang aja, baru mengangkat hadaah kecil. Ni, tak kita ambil itu anggota wuduk kita basuh tu, tapi niat untuk berwuduk, untuk mengangkat hadaah besar. Baru terangkat hadaah besar. Kalau kita niat ambil semayang aja, baru terangkat hadaah kecil, hadaah besar tak terangkat. Kan. Jadi makna dia dengan basuh anggota-anggota wuduk tu dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Thumma afadha ala ra'sihi thalatha. Kemudian daripada sudah sempurna basuh muka dan tangannya, menuanglah ia dengan air ke dalam tapak tangannya yang diambil di dalam bekas di hadapannya itu atas kepalanya 3 kali. Supaya jerap tu apa? Jerap tu. Jerap tu. Jerap. Masuk basah lah, lencun lah kepala tu. Supaya jerap air itu masuk rata dalam pangkal rambut. Serata-rata kepalanya itu. Kena kepala tu, bagi basah kepala tu. Bagi basah kepala tu. Jerap, bagi basah. Gosok kepala. Thumma afadha ala sa'iri jasadi. Kemudian daripada sudah jerap tu, atas kepalanya dengan 3 kali tuangnya, menuangkan pula ia akan atas sekalian tubuhnya. Barulah lepas dia basuh kepala tu, kan? Basuh kepala tu barulah dia basuhkan semua. Mula sebelah kanannya serta gosok, kemudian dituangnya sebelah kiri. Rata-rata sekalian badannya kena air. Jadi barulah dia gosoklah belah kanan tu, semua belah kanan, semua belah kiri. Thumma tanahha faghasala rijlai. Kemudian daripada sudah rata sekalian tubuhnya kerana air, berubahlah ia daripada tempatnya, mandinya jauh sedikit daripadanya dan basuh 2 kakinya kerana menyempurnakan air sembahyangnya tadi. Inilah kelakuan Nabi mandi hadas besar. Lepas sekali duduk mandi itu, dia ubah sikit, dia basuhkan kaki last sekali. Jadi inilah dia yang dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau macam mana pun, kita tahu, yang kita duk tahu ialah mandi junub ni, mandi hadas besar ni, mengangkat hadas besar ni ialah niat dan meratakan air seluruh badan. Kan? Kut lagu mana pun tak apa. Cuma kalau kita buat macam Nabi susun ni, dah lepas dah pahala sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sebut tu kan. Kalau kita kat kampung, saya kat kampung lah tuan-tuan, saya tak tahulah ada kampung ke tidak kan. Lahir-lahir dekat Ipoh ni mana ada kampung. Kan, duduk rumah taman. Saya duduk kat kampung tu, saya duduk mandi kat Sungai Gedung lah. Kan? Sungai Gedung. Dekat nak pergi ke Berangsai Sungai Gedung tu. Saya duduk sungai tu, mandi tu pagi-pagi tu, terjun tu, debum. Orang tua-tua nak mandi wajib pun macam itulah rupanya. Kan, nawai tu rupanya ada hasil akbar lillahi taala, kedebum tu, sambil duk berenang tu, duk gosok plop bangkit, settle. Pun boleh juga. Jadi maknanya sekali jalannya. Boleh juga, tapi tak dapatlah sunnahnya. Tak dapatlah sunatnya. Ikut stepnya. Jadi makna yang penting selesailah mandi wajib tu. Ya. 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 Dia tak payah.
Iya, betul. Ya, betul tu. Jadi maknanya hak dia tadi dia hak basuh kepala dia tu, lah basuh kepala, patut lepas basuh kepala, basuh kaki kan? Tapi dia tak basuh kaki lagi, basuh kepala tu, dia mulakan basuh kepala, betul teruslah basuh ke kanan, basuh ke kanan, basuh ke kiri, rata, last sekali basuh kaki. Basuh kaki tu makna basuh kaki tu, gosok kaki tu, dia menyelati jari-jari tu, settle. Jadi makna ambil air semayang tak sempurna lagi lah tu. Dah selesai kan baru sempurnakan dah. Kan. Jadi maknanya itulah step yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ya. Ya. Ya betul. Sebab tu kita bila orang ni apa tu jenazah kan, mayat-mayat dimandikan dengan mandi wajib. Jadi maknalah tu kan dia berhadas besar, tak sempat nak mandi. Kan? Dia pun meninggal. Sebab tu waktu nak kita sebelum kita kafankan mayat tu, kita mandikan dia kan, mandi junub. Mandi hadas besar. Okay? Menghilangkan hadas besar. Jadi terangkatlah semuanya, maka bersihlah dia sebelum dikafankan. Betul, terima kasih tu. Baik. Dia kalau kita mandi dengan isteri, kalau tak pakai kain basah boleh tak? Boleh tak kalau tak pakai kain basah? Boleh. Maknanya harus. Harus. Jadi maknanya dalam keadaan kita dalam keadaan berbogil. Walau macam mana pun disebutkan bahawa Nabi bertutup mandi. Dia mandi bertutup. Jadi makna tak nampak kan? Tak nampak lah walaupun mandi bersama dengan isteri, tak nampak dia bertutup. Satu lagi hadis Nabi mandi dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan riwayat isteri Nabi yang dikasihnya sekalian itu. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila minal janabah bada'a fa ghasala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina. Pun serupa kata dia Aisyah pula kata kan. Tadi kita tengok yang mula-mula tu Maimunah ni. Aisyah apa kata dia lagi tadi? Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki ia bahawa mandi daripada sebab junub, mulalah ia maka basuh ia akan dua tangannya sebelum bahawa masukkan kedua akan bekasnya. Basuh tangan dulu macam biasa juga. Yakni dia basuhnya di luar bekasnya 2-3 kali, lepas itu terlebih dahulu daripada masukkannya, lepas itu barulah rendam tangan masuk dalam bejana tu setelah tangannya bersih. Niat ni pasal mana? Start mula kita nak pegang air tu dah kita minat dah. Start mula kita nak pegang air, dah jiruh air yang mula-mula tu, dah kita niat dah. Basuh tangan dah kita mula dah. Kita mula berniat tu bermula daripada kita basuh tangan nak mula-mula tu yang kita jiruh tu. Jadi kita dah mula apa? Jadi makna di situ dah mula dah mandi wajib. Kalau kita tu kalau pakai shower tu kan, kita buka air tu, dah minat dah kan. Thumma ghasala farjahu. Kemudian daripada sudah dibasuhnya akan tangannya itu, masuklah ia akan keduanya, mengambil dan mencebok itu dengan tangannya, membasuh kemaluannya dan disentalkan ke tanah. Kemudian daripada itu. Jadi maknanya dijadikan tangan itu sebagai cebok lah, sebagai gayung. Cebok atau menggayung. Wa yatawaddau, anda kata jadi makna cebok air itu barulah basuh kemaluan, gosok dia. Wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, dan mengambil air sembahyang ia sebagai wuduknya kerana sembahyang, yakni dengan niat mengangkat hadas kecil dan basuh muka dan dua tangannya hingga akhirnya. Baik. Betul dia kata tengok kita wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Maka dia kata mengambil air sembahyang ini ia sebagai wuduknya kerana nak sembahyang, yakni dengan niat mengangkat hadas kecil dan membasuh muka dan dua tangannya hingga akhirnya. Di sini dia tengok itu dia kata ambil wuduk itu untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi dalam hadis yang lain dia kata untuk ambil wuduk itu untuk menghilangkan hadas besar. Kalau kita sekadar untuk menghilangkan hadas kecil, dia tak terangkat hadas besar. Sebab tu dia niat untuk ambil basuhan kotor tu, tapi niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Habis itu kalau katakan kita ambil air semayang tu, kita niat dengan uduk. Dengan uduk untuk menghilangkan hadas kecil.
Maknanya nanti kita kena basuh lagi. Sekali lagi. Untuk menghilangkan hadas besar. Sebab kalau kita basuh untuk menghilangkan hadas kecil, terangkat dah hadas besar? Tak terangkat hadas besar. Kalau ambil hadas besar, terangkat dah hadas kecil? Terangkat hadas kecil. Jadi makna kalau kita mandi wajib tu untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil pun hilang. Kalau kita basuh untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar tak hilang. Jadi kita kena ratakan air nanti semuanya. Thumma yahthi ala ra'sihi thalatha hasayat. Kemudian meraup ia dengan 2 tapak tangannya ke dalam air itu kerana menceboknya dengan 2 tapak tangan, meronggahkan atas kepalanya 3 kali kau raup ronggah. Gosok-gosoklah, gosok-gosok kepala tu. Mandi junub dan kelakuan yang akmal, yang sempurna. Dalam syarah Sahih Muslim telah berkata ashab kita, bermula kesempurnaan mandi junub itu bahawa memulai oleh orang yang mandi itu basuh tangannya 3 kali sebelum masukkan kedua ke dalam bekas. Yang ni kita dah tahu dah ni. Ini yang kita sebut dah. Yang sebelum-sebelum ni pun kita tahu, memang kena basuh tangan dulu, takkan nak celup terus. Kan. Tambah pula kita mandi pula berkongsi suami isteri. Terus tepi rendam tangan. Oi, kotor tangan, basuh dulu. Kan. Basuh dulu baru kita boleh pegang ayak tu kan. Tu. Kemudian daripada sudah membasuh tangannya, maka timbalah dengan tangan akan air curahan ke atas kemaluan. Barulah kita cedok, dia kata tadi. Sentallah, beri rata. Dan basuhlah di mana-mana badan yang kotor, seperti air mani dan hingus dan sebagainya. Hak dimasukkan air kotor tu pada. Kalau junub, ada apa ya? Air mani lah kot. Tonyoh lah dia. Kan? Jadi makna bagi hilang. Dan juga hingus-hingus kotoran-kotoran. Hilang begitu tonyoh. Begitu. Kalau tak hilang, kau lekat keras kan? Tonyoh lah. Tonyoh kat lantai, tonyoh kat dinding bagi hilang. Kemudian daripada itu mengambil air sembahyang sebagai uduknya kerana sembahyang dengan sempurna. Yakni daripada mendatangkan niat uduk dan basuh muka dan 2 tangan rata-rata dan sapulah kepala dan juga basuh 2 kaki. Jadi makna kita anggota-anggota uduk kita terbasuh terlebih dulu. Kemudian cebok air dalam bekas itu dengan 2 belah tangan. Kalau tak ada cebok lah, maka ronggahlah atas kepala 1 cebok di sebelah, di celah-celah pula dengan jari ke pangkal rambut dan juga janggut. Baru kita pun menyelatilah rambut-rambut kita, janggut-janggut kita tu, mana-mana yang tak sampai air tu. Kemudian cebok lagi kali ketiga, 3 kali. Ronggah atas kepala. Ronggah ni dia apa ni? Apa dia ronggah ni? Dia gonyoh gonyoh. Kalau kita ronggah tu kita ambil apa ni? Kita cabut pokok ronggah kan. honggak kan. honggak. Itu pokok tu honggak kan. Kalau rambut tu kita gosok prok tu. Dia ronggah. Honggak atas kepala dan ambil juga dan ambil jaga ratakan segala celah-celah kelipit-kelipit badan. Ambil juga ratakan segala celah-celah kelipit-kelipit badan seperti celah-celah ketiak dan dalam dan telinga dan pusat dan celah-celah jari dan lipatan-lipatan perut. Mana lipatan perut, siapa yang boroi itu jaga bawah perut tu. Daripada demikian itu, maka mahulah sampaikan air kepada semuanya. Jaga-jaga kalau ke paha-paha tu kelip ni pada paha kita tu besar sangat, celah-celah paha tu. Kelepek-kelepek orang gemuk ni kadang-kadang ni kan. Duduk tu berlipat-lipat. Perut tu tayar spare tu banyak kan. Jadi celah-celah tu kita kena sampaikan bagi sampai betul-betul. Orang kurus senang. Orang kurus senang sebab Nabi kurus kan. Nabi dia sedang-sedang, dia tak kurus, dia tak gemuk. Jadi senang. Orang yang pendek kata Nabi kan. Dia kata perut Nabi tu kalau dituangkan air di atas, dia tak sangkut di perut, terus ke bawah. Maknanya perut dia tak boncit, tak boroi. Jadi siapa yang perut boncit tu tak ikut sunnah. Dia perut straight kan, itu ikut sunnah Nabi. Sebab tu kena kasih kempes perut. Macam nak kasih kempes perut? Tak susah-susah. Kurangkan makan. Kurangkan makan dan selalu berpuasa, kempes perut. Tengoklah ni, kita kempes tu dah turun berapa kilo orang. Kemudian tuang lagi air ke atas kepala 3 kali. Lepas tu barulah tuang air 3 kali untuk mulakan mandi wajib tu. Kemudian tuanglah serata badan 3 kali dengan gosok di mana badan yang sampai tangan kepadanya. Tu gosoklah kita.
Dan jika mandi di dalam sungai ataupun kolam, menyelamlah di dalamnya 3 kali. Bukan 3 kali lah kan kita menyelam. Kalau kita belum sekali, tak kata. Belum sekali, tak kata. Belum sekali, 3 kali bukan kata kan. Kalau kita duduk dalam tu, sambil-sambil duduk berenang tu, gosok-gosok lah kan. Gosok apa kan. Sambil-sambil duduk berenang tu, ni pada pusing-pusing. Nah. Tu berenang, melentang, berenang, menerap. Semua kan ada. Sambil-sambil itu duduk meratakan air. Siapa orang kampung, dia tahu. Orang tak kampung dia tak tahu. Kemudian selepas itu dia kata, dan jika mandi dalam sungai tadi, menyelamlah dalamnya 3 kali dan sampaikanlah air kepada sekalian kulit ari dan bulu-bulu yang tebal. Sekalian kulit ari, kulit bulu-bulu ari tu, dan bulu-bulu yang tebal dan jarang-jarang. Jual jarang mesti sampai ayamnya kan. Bulu hak tebal tak sampai. Dan meratakan basuh zahir bulu-bulunya dan batinnya dan pangkal tempat-tempat tumbuhnya. Yang dalam-dalam kan masuk lagi hidung kan. Kita kan masuk air dalam hidung kan. Sebab tu dia kata pendapat dia kata air dalam hidung pun kita kena masukkan. Dan yang sunatnya mulalah kenakan air di sebelah kanan dahulu dan sebelah-sebelah atas daripada badan. Dan biarlah menghadap kiblat. Kalau boleh kita ni dia kata mulakan sebelah kanan lah. Kalau boleh, tapi kalau rasa susah tak apalah kan. Tapi kalau kita nakkan pahala, mulakan sebelah kanan. Dan kalau nak pahala lagi tambahannya ialah biarlah menghadap ke kiblat. Dah buat kebaikan kita nak buat kadang dia suruh kita menghadap kiblat. Dan berkata kemudian daripada selesai itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai mandi wajib tu, samalah seperti mana kita ada mandi apa tu berwuduk, bacalah kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mahulah niat mandi itu ada daripada awal mengerjakannya dan berserta ia sampai habis daripadanya. Inilah kesempurnaan mandi junub. Maknanya kita mandi tadi, start bermula tu, niat tu sampailah habis. Kalau kita niat daripada mula basuh tu, kita terlupa dah. Kita dah buat kerja lain, maksud seronok berenang, dah terlupa dah. Kita dah basuh, baru basuh sikit kan. Baru mula basuh tu, kita duduk niat mandi wajib. Lepas tu, duduk sibuk berenang, dah lupa dah. Terus naik kang. Tadi mandi wajib dah, tapi terlupa. Baru mula-mula basuh muka tadi, dah teringat ada duduk layan anak mandi dan sebagainya. Sambil mandi wajib. Sambil mandi wajib, sambil duduk mandi berenang, sambil sama-sama dengan anak. Kat kolam renang, rumah kolam renang ada. Rumah orang kaya kan. Tuan-tuan lah, rumah orang kaya. Jadi sebab tu mandi pun pagi-pagi tu sambil main anak, layan cucu. Tengah-tengah dia mula mandi wajib tu dia. Lepas tu dah lupa dah layan cucu. Dia kira mandi tak? Tak kira lah sebab tak selesai kita. Makna kita kena niat tu start bermula sampai habis. Baru dia katakan selesai, sempurna mandi wajib kita. Separuh je kita niat, lepas tu terlupa dah, maka tak selesai. Kena pergi menyelam balik. Kena mandi semula untuk melengkapkan dia. Bermula yang wajibnya daripada ini semua ialah niat pada mula-mula jumpa air. Tu tadi tu. Dengan sejuzuknya daripada badan dan meratakan airnya akan badan dan bulunya dan kulit arinya. Jadi start jumpa air tu, pegang air tu, di situlah kita bermulanya. Kita kena niat dah. Bermula pegang air tu. Jangan tunggu-tunggu dah. Sebab semua yang kita guna air tu semua termasuk dalam aktiviti mandi wajib tu. Jangan kita tunggu lagi. Pegang air tu niat. Dan setengah daripada syaratnya bahawa adalah badan itu suci daripada najis. Dan barang yang lebih atas ini daripada segala yang tersebut itu sunat jua. Baik. Dia kata setengah daripada syaratnya bahawa adalah badan itu suci daripada najis. Dan barang yang lebih atas ini daripada segala yang tersebut itu sunat jua lah. Di mana yang lebih baik, yang lagi bagusnya, memang dah bersih daripada najis tu. Tapi walau macam mana pun, macam kita sebut tadi, dalam kita mandi wajib, sambil duduk bersih najis pun, boleh juga. Tu. Seperkara lagi yang sayugia bagi orang yang junub, mandi junub daripada air kendi dan seumpamanya. Ada air kendi, air dalam dalam takung tu. Air dalam beldi. Bahawa ia ambil jaga. Dan ingat-ingat akan sebentar-sebentar itu boleh jadi lupa. Itu apabila kencing contohnya.
dan telah bersuci daripadanya, maka mahulah basuh tempat istinja itu. Jadi maknanya dia kata, kalau kita kena ingat, bila kita basuh, kita kencing itu, kena basuh lah kita istinja, lah basuh lah tempat istinja lu. Tadi, kemudian daripada itu, dengan niat mandi junub pula. Kerana jikalau tiada dibasuhnya, kemudian daripada sudah bersuci tadi, barangkali boleh jadi terlupa daripadanya. Kemudian daripada itu, maka sudahlah tiada sah mandinya oleh ketinggalan demikian itu. Jadi kalau kita mandi, kalau kita kencing dan sebagainya, masa kita mandi itu, tuan-tuan, kita tengah-tengah mandi itu kencing. Kalau katakan kencing sebelum tu, tak ada masalah lah kan. Tengah-tengah mandi itu kencing. Kan? Tengah-tengah mandi itu kencing. Adakah kita punya mandi junub itu kena ulang balik ataupun diteruskan? Kan? Tengah-tengah tu dah mandi, kita keluar kencing. Biasa kan? Ataupun tengah-tengah mandi itu terkentut. Terkentut. Adakah kita kena ulangi mandi wajib tu? Kan? Maka kata ulama tak perlu kita ulangi, teruskan. Kan? Tadi kita basuh orang separuh. Basuh separuh lagi terkentut. Nak ulang tak? Maka kata ulama tak perlu kita ulang. Sebab apa? Sebab kita belum selesai lagi mandi wajib. Lainlah kalau kita dah selesai mandi wajib dah, pun kentut. Itu kita kena ambil sembahyang balik lah kan. Kita ambil sembahyang balik lah. Ni tak, kalau kita mandi wajib, tengah-tengah tu terkentut, maka tak perlu kita nak ulang balik, teruskan. Maka air sembahyang tu nanti bolehlah kita nak sembahyang, tak dikira batal lah. Baik. Kalau dia kencing, tengah-tengah mandi tu terkencing, maka basuhlah kencing tu. Basuh kencing, adakah perlu kita teruskan? Teruskan mandi wajib tu. Perlu tak kita ulang balik? Tak perlu. Kita teruskan. Jadi makna kita basuh. Lepas kita ambil kita basuh tangan. Basuh kemaluan. Tengah-tengah basuh kemaluan, terkencing. Kan? Belum baik sembahyang lagi lah kan. Terkencing. Maka teruslah kita basuhlah kemaluan tu. Teruslah kita berwudu. Tu. Okay. Ya. Ya. Baik. Kalau katakan dah selesai, kita dah habis ni, kita selesai dah mandi, tinggal nak basuh kaki lagi. Terkencing. Maka bila terkencing, tak apalah, kita selesai kalau mandi itu sampai ke kaki, maka wudu tu kita kena ulangi. Kan. Hadas besar kita terangkat, selesai, tapi wudu kita kena ambil semula. Bila selesai dah habis, tinggal nak ambil basuh kaki lagi. Kan, terkencing, maka kita pun bolehlah basuh kencing kita sambil duduk mandi, sambil duduk basuh kencing tu, sambil duduk layan kencing tu. Maka kita basuh kencing tu, dah selesai, teruskan basuh kaki untuk menghilangkan hadas besar. Lepas tu sekarang, kenalah ambil wuduk semula. Batal wuduk tadi. Tapi hadas besar, tak batal lah. Lainlah kalau katakan tengah-tengah dah selesai tu berlaku bersetubuh pula, tu kena ambil lain lah kan, kena mandi lain lah kan. Dan ni sebab terkencing kan, maka hadas kecil tu menyebabkan batal wuduk tu, maka dia kena ulang wuduk tu selepas dia mandi wajib tu. Okey. Dan jika ingat pula kemudian daripada sudah sempurna wudu, nasib berhajat kepada menyentuh faraj itu, maka batallah wudu, atau berhajat kepada berpayah-payah membalut tangan dengan perca kain tu. Baik. Jadi makna nak sebutkan kepada kita, kalau kita dah lepas terlupa, tadi terkencing maka kita kenalah berwuduk semula selepas daripada kita mandi wajib tu. Inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan daripada imam-imam yang mujtahid. Dan tiadalah mewajib oleh seorang daripada ulama akan menggosok pada mandi dan tiada pada wudu melainkan Imam Malik dan Al-Muzani. Dan orang-orang yang lain daripada keduanya berkata sunat. Maka jikalau seorang meninggalkan akan dia, dia sah mensucikan pada wudu dan juga mandi. Baik. Dan baik dia kata tadi bahawa mazhab kita dan mazhab kebanyakan daripada imam yang mujtahid, tiada mewajib oleh seseorang daripada ulama akan menggosok pada mandi dan tiada pada wudu melainkan Imam Malik dan Muzani. Nah, baik. Sebab itu kita sebut tu kan, untuk menggosok, menyelati jari, menyelati rambut tu, dia adalah sunat.
Sekiranya kalau kita kata kita bagi kita pergi merendam ke air dalam sungai, memang air sampai dah kan. Tapi nak menggosok juga, nak gosok dalam rambut juga, maka sunat. Kan? Sebab dah memang sampai. Tapi kalau katakan tempat yang kita bagi mandi sikit, sikit, air pun sikit, jeroi sikit, yang tu kita kena gosok lah untuk menyampaikan air tu di celah-celah jari, untuk di celah-celah rambut kita. Kali tempat-tempat yang dah yang dah pasti sampai air, kita berenang, kita menyelam, belum belam, tak sampai air lagi kan. Maka menggosok itu adalah sunat. Nak gosok jugalah sunat. Dia sama seperti mana kita sebut uduk tu. Kan? Bagi orang yang dah pasti jari dia jarang tu belum, memang dah sampai air, maka nak gosok juga sunatlah. Sunatlah kita gosok juga, menyilati jari tu. Tapi kalau jenis jari terkepit gitu kan, memang tak sampai air lah, maka hendaklah kita masukkan air tu lah tu. Tu no. Ada ke jari yang sempit? Ada kan? Ada kepit jari tu. Ada yang jari tu jari macam jari burung, besar gitu kan. Itu senang, pergi berenang memang kena. Tak risau dah. Tak menyelat dia. Nah begitu je janggut kan. Macam janggut saya ni, tak payah nak menyelati dah. Pasal memang dah sampai dah. Usah kata air sampai, kalau semut lalu pun nampak. Tentu yang janggut banyak tu, yang tu kita kena yang tu kita kena menyelati. Tapi kalau yang keras sangat tu, kan? Kita sebut tu kan. Kalau yang keras sangat tu, sampai nak pegang tu, nak cocok, tak boleh, keras macam kayu. Ada kan? Lebat sangat janggut, lebat sangat. Dan kategori kalau begini, tak payahlah nak menyelati dah tentu air sampai. Kalau yang jarang-jarang sikit, banyak sikit, macam tuan-tuan janggut, tak ada, semua tak ada janggut, semua bagi carui macam saya ke. Tak apalah kan. Yang banyak sikit, dia kena menyelati. Yang keras tu, yang macam kayu, itu macam yang negro ke orang Arab yang keras tu, yang tu cukup dah sampai dia basuh kat luar ya. Tak boleh sampai, dia memang tak boleh masuk dah, cukup sampai di luar saja. Rambut yang keras, yang dia punya kelebat sampai keras tu, cukup sampai dekat mana yang boleh sampai. Tu no. Jadi kalau macam kita ni memang kenalah menjati tu. Kalau hak botak tu tak payahlah kan. Yang botak dah tentu dah. Tak apa. Kita akan tengok nanti mengenai dengan sanggul. Kejap kita sebut. Sanggul. Masalah mandi junub dan mengambil uduk di dalamnya. Dan adalah yakni seperti dalam hadis pada masalah 386, itulah yang memilih akan dia oleh ahli ilmu pada mandi junub. Bahwasanya mengambil uduk seorang sebagai uduknya yang pada sembahyang. Ya. Dia kata tadi, baik, kita baca sekali lagi. Adalah yakni seperti dalam hadis yang kita sebut itu, itulah yang memilih akan dia oleh ahli ilmi. Itulah yang dipegang oleh ulama-ulama pada mandi junub. Iaitu apa dia? Yang pertama dia kata ambil uduk sebagai seseorang sebagai uduknya yang pada sembahyang. Mula-mula dia kena ambil sembahyang dulu lah. Ambil sembahyang dulu. Sebab apa kita ambil sembahyang dulu? Sebab selepas kita mandi ada persoalan tak payah ambil sembahyang dah. Yang kita buat yang sekarang ni, yang simple ni tu, yang kita buat mudah tu, Allah dia kata niat je mandi pasal last kalah ambil sembahyang. Macam tu je lah senang ustaz. Memanglah itu senang dah. Dan kita nak tengok ni macam mana yang sunnah Nabi ni. Memanglah boleh dah macam tu. Nah, niat saja kau mandi hadap besar kerana Allah Ta'ala gosok. Dah. Betul? Nak last ke ambil sembahyang. Boleh je. Tak ada masalah. Macam tu senang ustaz. Memang betul lah. Senang lah je tu dah. Kita nak tengok macam mana ilmu ni. Ilmu yang Nabi tunjuk tu. Gitu tu. Itu yang kita ikut step-step tu. Kalau ikut yang senang kita, memang boleh je kan. Macam kita puasa kan. Kita puasa seperti yang saya selalu sebut, puasa ni senang ya. Niat malam hari, lepas tu tak makan, tak minum dan menjaga daripada segala perkara-perkara yang batal puasa. Daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itulah yang kita buat kan. Jadi maknanya tak usah fikir apa, tak usah makan, tak usah minum, tidur, relax. Cukup tu sembahyang, mangkit sembahyang, tidur kan. Tidur mangkit tu mai masuk waktu asar, mangkit sembahyang, tidur. Mai masuk maghrib akan buka bangkit baru makan, buka puasa baru makan. Sah tak? Sah. Okey tak? Okey. Adakah sembahyang ni puasa itu yang diterima? Memang itulah puasa yang diterima.
Pasal dia jaga anggotanya daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kan? Itu puasa yang betul-betul lah. Tetapi yang itu semua orang tahu. Cuma orang nak hidupkan Ramadan tu. Kan? Nak hidupkan Ramadan dengan apa yang Nabi buat. Nabi buat apa dalam Ramadan ni? Nabi banyakkan bersedekah, Nabi banyakkan baca Quran, Nabi banyakkan berzikir, Nabi banyakkan sembahyang sunat pada malam. Itu yang kita nak tahu tu kan. Tapi kalau kita tahu hak mudah tu mudah jangan. Tak makan, tak minum, tidur. Puasa kan. Adakah puasa itu yang diterima oleh Allah? Itulah puasa yang diterima oleh Allah. Kan? Puasa yang diterima oleh itulah yang dikatakan puasa yang Allah ampunkan dosanya. Asalkan dia tak makan, tak minum dan jaga benda-benda perkara yang membatalkan puasa serta benda-benda yang boleh menyebabkan datangnya maksiat. Maka inilah puasa yang sebenar. Tapi kita tak mau itu. Kita nak yang lebih tingkat yang lebih tinggi, iaitu apakah yang Nabi buat ketika dalam bulan Ramadan. Kan? Jadi begitulah juga dalam mandi junub ni. Asasnya niat, ratakan air seluruh badan, settle. Tapi kita nak tahu apakah langkah-langkah yang mendapatkan kita dapat sunat. Tu. Ya. Baik. Apa tu bagi orang yang apa tu terlajak dia berjunub. Dia berjunub lepas tu lepas maghrib subuh tu tak dah azan subuh dah. Lambat bangkit tu. Azan subuh dah, orang tengah-tengah azan baru dia bertemu lagi. Tak mandi lagi. Dah masuk waktu dah. Dia pun mandi dah, kan? Dia mandi. Jadi bila dia mandi, dia meratakan air seluruh badan. Termasuklah masuk air dalam hidung, masuk air dalam mulut, kan? Berkumur-kumur. Adakah boleh membatalkan wudu? Boleh membatalkan puasa, kan? Persoalannya kan. Kalau kita masukkan air, adakah kita masuk air ke dalam rongga-rongga terbuka badan kita menyebabkan batal puasa? Tak, kan? Kita sekadar berkumur. Dalam kita mandi wajib, kita berkumur. Berkumur, sekadar berkumur. Berkumur batal puasa tak? Tak, kan? Jadi tak batal puasa. Kita kali kita yang apa tu? Yang kita dahaga, kan? Dahaga. Tengah-tengah kita berkumur. Sekadar kita berkumur, adakah menghilangkan pahala? Tak hilangkan pahala. Yang makruh tu yang mana? Yang kalau kita berkumur sampai boleh menghilangkan dahaga, berhasrat, bercadang untuk menghilangkan dahaga. Berkumur tu sampai kan? Sampai gitu sampai kena kat tekak. Itu yang dikatakan makruh. Adakah batal? Tak batal. Tak batal. Yang batal mana? Telan. Telan sikit lah. Kan? Sikit lah. Batal. Sebab bercara nak telan. Tapi kalau korok termasuk. Termasuk. Tak batal juga. Demikian juga kita masukkan air dalam hidung. Air masuk dalam hidung. Kita masukkan air hidung. Kita berwuduk. Masukkan air dalam hidung. Adakah batal puasa? Tak batal, kan? Sebab dia masuk dekat ni, kan? Bukan kalau kita ke dalam lagi. Baru dia batal. Macam kita ni, dah masuk subuh. Kita nak ambil wudu. Masuk air ke dalam hidung. Masuk ke air hidung, kan? Istinsyar. Nakkan pahala tu. Kita masuk hidung. Dia masuk ke hidung dekat ni, ya. Kalau termasuk, Ustaz, itu tak batal juga. Jadi sebab tu kalau kita masukkan hidung tu untuk wuduk tu tak batalkan puasa. Demikian juga untuk mandi wajib tak batalkan puasa. Jadi mana terlajak kita sampai pukul 7 pagi mandi wajib, masukkan air dalam kumur tak batal, masukkan air dalam hidung tak batal. Kan? Kita gosok-gosok celah-celah tak batal apa kan. Tu. Baik. Mengambil uduk seorang sebagai uduknya yang pada sembahyang. Kita mengambil uduk. Kemudian menuang air atas kepalanya 3 kali. Ini yang apa? Yang disuruh, kan? Tuang air 3 kali itu. Kemudian meratakan air sekalian badannya. Kemudian basuh ia akan 2 tapak kakinya. Jadi maknanya last kali tu. Jadi sebut itu, mula ambil uduk dulu. Selesai kita dah basuh kemaluan-kemaluan tu, ambil uduk. Lepas tu barulah kita tuangkan air atas kepala 3 kali. Kemudian meratakan air atas sekalian badannya. Barulah kita meratakan. Last kali, barulah basuh kaki. Kan? Basuh kaki tu last kali sebab apa? Iyalah, kan? Bila dah last kali,
basuhlah kaki tu. Kaki kotok-kotok tu kan. Barulah last basuh kaki, barulah kita melangkah keluar daripada tempat air tu kan. Jadi maknanya oleh kerana kaki last kena basuh juga. Maka jadi kita last itu untuk beruduk pun kita simpan untuk beruduk tu, kita basuh kaki last kali nanti. Tapi boleh juga kalau kita nak ambil basuh, bagi ambil air semalam tu bagi clear sampai basuh kaki. Basuh kaki. Boleh juga. Betul kan, barulah kita mengatakan last kan kita kena basuh kaki juga sebab kita nak langkah keluar kan. Dari kotoran-kotoran kita pijak tanah. Jangan kita bayangkan bilik air kita dengan beldu yang siap kan. Dengan kapel beldu tak usah kita kan. Ini cerita dulu. Mandi tu atau atas bilik air atas pasir tu kan. Dia buat kandang dulu kandangnya. Kan, tu kalau bilik air kita macam nak kampung tu. Macam tu lah. Tentu yang tak ada kampung tak tahulah. Yang ada kampung kan, bilik air kita macam mana? Kandang dengan guni kandang dengan guni, itulah tempat mandi. Habis ni tempat tandas berak. Macam tu lah, kandang dengan guni. Tak guni? Guni tau. Atau guni padi kan. Kalau guni baja ke, guni gula ke, kandang tu, itulah tempat berak. Tempat mandi sana, tempat berak sana. Duduk dalam tu. Jadi sebab tu, selipar pun tak berada. Kita bayangkan, saya tahun 70-an pun selipar tak apa dah. Kan? Saya tahun 70-an, itu zaman 1000 tahun dulu, zaman Nabi dulu, lagilah jarang pakai selipar. Kan? Kita lah tahun 70-an pun jarang pakai selipar. Waktu depan rumah, dekat tangga ada buyung kan. Buyung. Kan? Ada tempayan air. Bila jalan, nak naik atas rumah, basuh kan. Cadok gayung, pakai cek gayung, cadok air dalam tempayan tu, basuh kaki. Baru naik atas rumah. Kan dulu lah amalan kita kampung tu. Mana ada pakai kasut sangat. Pakai berjalan-jalan tu tak pakai selipar. Pergi kedai baru pakai selipar. Kan. Pergi jauh-jauh baru pakai selipar. Kalau pergi ke kedai tu pakai baju pun tak. Pakai kain pelekat nak jalan-jalan kan. Biasa tu kan. Tu. Dan kebiasaan dah macam tu. Jadi maknanya kalau turun mandi tu memang kaki kotoknya. Sebelum naik atas rumah tu basuh kaki. Last kan tu dia suka tu belas tu basuh kaki tu. Basuh kaki untuk bersihkan last untuk masuk ke rumah nah. Tu. Baik. Jadi kemudian basuh ia akan dua tapak kakinya. Dan bermula amal atas ini di sisi ahli al-ilmi. Dan kata mereka itu, jika menyelam orang yang mandi junub itu ke dalam air serta rata air ke badannya dan tiada ia mengambil uduk, nescaya memadai akan dia. Dan ialah perkataan Asy-Syafi'i. Kalau kita mandi secara menyelamnya, berenang dalam sungai, dia kata, tak apalah, dia kata tak perlu lagi dah kita nak mengambil uduk lagi dah. Dah selesai semua tu, balik lepas tu tak perlu kita ambil uduk. Tapi yang penting basuh kemaluan sebelum kita berwuduk. Kan? Atau kita pergi ni terus masuk dalam air tu, dalam menyelam tu, terus kita fokus basuh kemaluan dulu, lepas tu kita pun teruslah kita mandi wajib. Jadi maknanya taklah menyebabkan kita batal wuduk kita. Kata Nawawi, dan tiadalah yang mewajibkan wuduk di dalam mandi junub itu melainkan Daud Az-Zahiri. Dan orang lain daripadanya berkata sekaliannya ialah sunat. Maka jikalau meratai ia akan air atas sekalian badannya dengan ketiadaan uduk, nescaya sah mandinya. Jadi maknanya nak sebut ke situ, ada juga yang menyebutkan, dia kata kena disunatkan mengambil uduk last sekali, disunatkan. Setengah pendapat menyebutkan tak perlu kita beruduk. Sebab di sana dah cukup lengkap lah beruduk dah. Dah ada dah. Terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Tak perlu nak beruduk dah. Tapi kadang-kadang kita nak senang sekata, ambil lah uduk kan. Ambil uduk. Tapi sebenarnya Nabi tak menyuruh supaya kita beruduk. Jadi siapa ikut sunnah Nabi tu, dia kata dah cukup untuk kita mandi wajib tu, tak perlu lagi lah kita beruduk lah tu. Akhir sekilas tu, kata Syafi'i, mandi junub tiada beruduk, bolehkah semayang? Itu persoalannya. Kata Syafi'i dalam kitab Al-Um, jikalau memulai seseorang maka mandi junub itu, maka tiadalah ia mengambil air semayang, dan menyempurna ia akan mandinya, nescaya memandai akan dia daripada uduknya bagi semayang. Dan bermula sucinya dengan mandi itu lebih banyak sucinya dengan uduk dan seumpamanya. Jadi siapa dah sempurna, dah mandi wajib tu, tak perlu dah beruduk. Sebab apa? Sebab bila kita dah mengangkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat juga. Jadi sebab tu dah serentak dah. Dia tak perlu lagi dah kita nak beruduk.
Tetapi berjaga-jaga dan ingat-ingat, adapun mandi junub yang boleh bawa sembahyang dengannya dengan tiada berhajat wudu itu ialah mandi yang dia fardukan, takdirkan. Ni yang disebut itulah, iaitu tiada menyentuh kubur dan dubur lah. Iaitu bila dah habis selepas selesai kita mandi mandi wajib tu, tak ada kita nak pegang lagi dah kemaluan depan atau belakang tu. Kalau pegang kena ambil sembahyang lain lah. Kalau terpegang pun kena ambil lagi. Bukan dia kan hang pegang sendiri kan. Tapi kalau kita tengok dia kata menyentuh kemaluan dengan tapak, menyentuh dengan tapak tangan kan. Kalau menyentuh belakang tangan tak apa kan. Tu bagi alamat tersentuh ke belakang, tersentuh dengan belakang tangan, tak apa. Dia kata dengan tapak tangan. Maksud tapak tangan tu saja peganglah kan. Kalau tersentuh, dia mandi dia ambil macam tup terkena ke belakang tangan, tak apalah. Jangan tersentuh dengan tapak tangan. Dan tiada perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandi. Kecuali dia kata kalau tengah-tengah mandi tu dah lepas ni berwuduk tadi tu, dalam tu kita ada kentut. Itu kena ambil wuduk boleh lah kan. Maka jikalau adalah berlaku perkara yang batalkan wuduk di dalam masa mandinya, nescaya ta'yinlah mengambil wuduk, maka dia kena ambil wuduk lah kan. Kemudian daripada mandinya, lepas tu dia kena mandilah, dia kena ambil wuduk lah sebab batal wuduknya. Kerana kata Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan jikalau mengambil wuduk seseorang kemudian mandi hadas, maka sebelum sempurna mandinya berhadaslah ia. Nescaya menyudah ia akan mandi sebagaimana ia mandi dan mengambil wuduk ia kemudian daripadanya kerana sembahyang. Macam tu juga lah kan. Gimana bila dah ambil wuduk, ambil hadas besar tu, selesai tu, maka batal wuduknya, sama ada terkentut ke, terkencing ke, maka dia kenalah berwuduk semula. Jadi itu kita cuma teorinya begitulah kan. Tapi kita tak pernah buat begitu kan. Cuma kita tak pernah buat begitu, biasanya last kali baru ambil sembahyang, settle. Kan. Tapi kita nak kena ambil tahu lah semua ni, sebab nanti kalau ada orang tanya kita, boleh kita jawab. Terutama sekali ke orang yang dekat dengan kita lah. Suami akan ditanya oleh isteri kan. Isteri akan ditanya oleh suami. Kalau kita tak jawab, dia kata apa? Habis tu abang pergi mengaji buat apa? Baik tak usah pergi mengaji. Duk rumah tolong saya buat kerja di rumah lagi bagus. Semua tak tahu kan. Esok tu kita kena ambil tahu lah dari segi ilmunya. Wallahualam dekat tu. Ya. 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 Ya, betul je. Sekejap. Maknanya kalau sekali ya. 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 Mengikut mazhab Syafi'i, mazhab kita dan kita Al-Um, disebut juga bahawa kalau bagi orang yang tak ambil wudu, kan, dia tak ambil wudu, dia terus ambil sembahyang tu, dia kata mandi tu, dia tak pun niat berwudu. Dia tak niat pun basuh anggota badan. Dia terus basuh semua, basuh ni, dia basuh semua, selesai. Bila selesai mengangkat hadas besar tu, maka selesai juga berhadas kecil. Hadas kecil tu. Maka terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Walaupun tak ambil wuduk dalam ketika kita mandi wajib tu. Itu yang disebut oleh mazhab Syafi'i kan. Di maknanya ada dua pilihan tu. Maknanya kalau bagi kita yang ambil wuduk macam tadi awal tadi, maka terangkat hadas besar, terangkat juga hadas kecil. Tapi kalau kita tak ambil wuduk, tu disebut itu kan. Kalau tak ambil wuduk, terus mandi macam kita tu, adakah hadas kecil juga terangkat? Maka kata dia, terangkat juga hadas kecil. Maka hilanglah hadas kecil juga. Perlu tak kata ambil sembahyang? Tak perlu ambil sembahyang. Itu setengah pendapat daripada mazhab Syafi'i. Setengah pendapat mazhab Syafi'i. Maka boleh dipakai juga. Wallahualam. Ya. Ya. Kalau kita macam ni Ustaz dah cerita kan, kita faham lah kita boleh dengan niat kita lah kan. Ya, betul. Kecuali orang tu yang dia buat tu, dia tak niat, dia pun tak faham tentang mengharuskan kita mengambil cebok dengan tangan tidak menjadi mustaqmal air tu kan. Ada kesah dia buat. Baik. Dia kalau katakan tujuan kita untuk
kalau kita nak ambil nak cedok kan, kalau kita dah basuh tangan tu, kita nak cedok. Adakah dikira sebagai air mustakmal? Kan? Air mustakmal. Maka disebut di situ bahawa kalau kita cedok itu tujuannya untuk nak basuh. Basuh kita, tujuan kita ialah nak cedok itu nak basuh. Tujuan ialah nak basuh. Maka dia kata tidak dikatakan sebagai mustakmal. Jadi dia bukan kena niat sahaja aku mencedok air, tak payah kan. Kadang-kadang kita bila kita fikir niat tu kena sahaja aku itu lafaz niat. Dia tak perlu macam kita nak mandi wajib, nak mandi sunat, nak mandi apa, nak mandi wajib kan. Perlu tak kita kata sahaja aku mandi wajib? Tak kata pun tak apa. Ni aku mandi wajib ni kan, nak mandi wajib. Maksud saya dia faham sekarang ni macam kita dah dengar benda kita faham lah dia boleh tukar jadi kat mana tu kan. Ya. Dia tidak faham tapi dia boleh buat macam tu boleh ke? Boleh. Ya boleh. Jadi makna orang tu dia cedok tu, dia buat tu untuk menggunakan cedok tu, air tu untuk menggunakan untuk dijadikan sebagai gayung, dia kata kan, gayung. Adakah boleh? Maka dia kata boleh. Sah sudah. Tak dikatakan sebagai air mustakmal. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkatan di sisi Allah SWT. Ni tak habis lagi ni. Ya. Mandi wajib ni tak habis lagi. Kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kita nak tengok nanti di belakang satu. Adakah merungkai perempuan yang mandi junub akan rambutnya ketika mandi? Kalau orang perempuan tak buka rambut dah. Tak buka sanggui dah. Sanggui sayang. Ni. Sanggui bagus dia ikat berapa lama tu itu. Cukup sayang nak buka ni kan. Adakah boleh mandi wajib dengan sanggul tanpa dibuka? Ni kita akan tengok dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Ya. Okay. Ya. Baik. Dia kata kalau kita masukkan air ke dalam mata ni, masukkan apa tu? Ubat lah, sakit mata masuklah ubat, maka mata dia adalah anggota yang zahir, iaitu dia tidak dikatakan masukkan air, masukkan sesuatu ke dalam rongga. Dia adalah bukan rongga yang terbuka. Yang rongga terbuka ni mulut pun rongga terbukanya setelah kerengkung kat dalam baru tekan rongga terbuka. Hak kat dalam kalau takat kumur-kumur tak apa lagi. Hidung pun kalau takat masukkan air untuk istinsar ni untuk masukkan hidung pun tidak dikatakan anggota yang boleh membatalkan wudu. Dia sampai kalau masuk ke dalam masuk baru dia kata batal. Jadi makna tak batal. Macam kita suntik pun juga kan, suntik. Orang yang suntik kan, suntik pun dari ulama kata tidak membatalkan puasa sebab dia bukanlah anggota badan yang anggota yang terbuka ataupun ni atau rongga yang terbuka. Masuk ubat kan, duduk ni ada juga di kalangan kita yang perlu cucuk kan, sakit cucuk bukan itulah, bukan makpit tu kan. Kita yang perlu cucuk tu kan. Jadi maknanya tidak dikatakan membatalkan puasa, tak batal sebab dia bukan rongga yang terbuka. Tambah lagi mata bukan rongga yang terbuka. Wallahu a'lam.